Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang KL City, yang mana KL City menang 2-0 hasil jaringan dari Zafri Yahya dan juga daripada Hakimi. Tahniah untuk KL City sebab berjaya menang 2-0 menentang pasukan Seri Pahang. Pada perlawanan semalam, boleh kita katakan dari segi efektif ataupun daripada segi menyerang, nampak KL City lebih berkesan ataupun efektif lah daripada segi mereka menyerang pasukan Seri Pahang, berbanding pasukan Seri Pahang yang boleh dikatakan idea dan kreativiti mereka agak terhad pada perlawanan semalam. Ditambah pula dengan faktor padang yang agak becok telah mengganggu rentak kedua-dua pasukan lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk pasukan KL City, saya akan mulakan dengan pasukan KL City dahulu. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan KL City ni? Yang pertama yang saya suka adalah tentang defense department, terutamanya di bahagian tengah yang diketuai oleh Giancarlo. Untuk perlawanan ni boleh dikatakan back four pasukan KL City bermain dengan sangat cemerlang apabila mereka berjaya untuk memastikan striker pasukan Seri Pahang sama ada David Rowley ataupun Steven Rodriguez tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk mendapatkan bola. Bahkan boleh dikatakan daripada segi man to man marking, Giancarlo berjaya untuk marking David Rowley dengan sangat cemerlang, dan begitu juga dengan partner dia Muhammad ataupun Declan Lambert di second half berjaya untuk merantai pergerakan Steven Rodriguez. Jadi akibat daripada man to man marking yang sangat ketat daripada defense department pasukan KL, maka barisan serangan pasukan Seri Pahang tidak berada dalam kedudukan yang bebas untuk menerima bola. Bahkan bukan sahaja bagus daripada segi man to man marking, defense department pasukan KL City juga bagus daripada segi blocking segala crossing yang cuba dilakukan. Bahkan mereka juga banyak untuk intercept the first ball ataupun crossing ataupun cutback ataupun hantaran yang dilakukan ke dalam kotak penalti. Jadi pemain-pemain pertahanan pasukan KL City ni, mereka aware ataupun mereka sentiasa memberi fokus kepada bola-bola yang dihantar ke dalam kotak penalti untuk mereka intercept bola tersebut ataupun untuk mereka block ataupun untuk mereka clear bola-bola tersebut sebelum sampai kepada kaki pemain Seri Pahang di bahagian hadapan. So memang back four pasukan KL City bermain dengan sangat compact, berdisiplin, komunikasi yang bagus antara goalkeeper dan juga defense serta man to man marking, dan mereka tidak memberi ruang yang banyak kepada serangan pasukan Seri Pahang. Maka pasukan Seri Pahang punya serangan tidak menjadi dan mudah dipatahkan oleh defense department pasukan KL. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saya katakan di bahagian tengah adanya Akram Mahinan. Beliau juga sering membantu bahagian pertahanan dalam mengekang asakan daripada pasukan Seri Pahang. Bahkan dengan kehadiran Akram yang bertindak sebagai defensive midfielder dan di second half disupport oleh Ryan Lambert, kita boleh tengok mereka berjaya push ataupun mereka sangat compact di bahagian tengah dan menghalang gerakan-gerakan Seri Pahang yang cuba untuk start the build up from the midfield. Jadi apabila mereka sangat compact dan mereka selalu memberikan tekanan dan mereka menutup ruang yang ada di bahagian tengah, maka Seri Pahang terpaksa untuk bermain dengan lebih wide dan memfokuskan untuk bermain dengan hantaran lintang sahaja ke dalam kotak penalti ataupun dengan membuat crossing ke dalam kotak penalti lah. Jadi benda tu telah memberikan kesukaran kepada pasukan Seri Pahang untuk start the game from the midfield, sebab Akram dan juga Ryan Lambert di second half dan Akram di first half berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Seri Pahang tak boleh nak menjana sesuatu walaupun mereka ada pemain seperti Azam dan juga Kevin Ingriso. Yang tu yang kedua yang saya suka lah tentang pasukan KL City. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan KL City ni, pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka banyak involve dengan serangan di bahagian kanan, iaitu mereka banyak menggunakan Zafri Yahya di bahagian kanan untuk menyerang, dan Zafri Yahya nampaknya sangat efektif di bahagian kanan apabila beliau bermain dengan sangat-sangat cemerlang pada perlawanan ni. Boleh dikatakan daripada segi pembukaan game, ball control, cutback ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti, Zafri Yahya antara underrated winger yang ada dekat Malaysia. Dia boleh jadi playmaker, dia boleh main dekat tengah, dia boleh juga bermain di wide area sekiranya dibuka game kepada beliau. Dan beliau juga waktu first half sangat bagus apabila dibantu oleh Hakimi.
Nampaknya Hakimi pemain muda yang sedang meningkat naik. Boleh saya katakan permata dalam pembikian lah untuk Hakimi ni. Kiranya dia antara player yang rajin. Dia boleh berada dalam kedudukan yang bagus, ball control yang bagus, ada speed, ada pace dan juga ada finisher. Dia berjaya menjaringkan satu gol yang agak lawa. Sebab apa? Sebab Zafri Yahya assist kat dia. Dia tenang kontrol ball lalu melepaskan satu rembatan ke arah gawang Seri Pahang. So Zafri Yahya dan juga Hakimi waktu first half memang sangat-sangat menjadilah untuk perlawanan ini. Jadi memang saya pujilah, saya bagi man of the match kepada Zafri lah, 1 gol dan juga 1 assist. Dan yang seterusnya yang saya suka tentang Boyan Hodak punya tactical kepada KL City ni adalah daripada segi dia punya rotation player. Kita boleh tengok bagaimana first half dia guna player yang mana, dan di second half dia tukar player-player tersebut dengan player-player lain. So perubahan drastik penggunaan player di first half dan juga second half telah memberikan satu dimensi dan juga satu perubahan corak permainan kepada KL City. Jadi kemasukan player di second half membantu untuk KL City lebih ofensif dan lebih efektif di bahagian serangan dengan kehadiran Jordan Minta, Paulo Joshua bergandingan dengan Zafri Yahya untuk bermain lebih kepada direct football. So benda tu memang bagus lah. First half KL main macam ni sikit, second half KL main macam ni. So benda tu memberikan orang kata apa, rotation yang bagus dilakukan oleh Boyan Hodak apabila dia mampu untuk melakukan sesuatu lah. Jadi apabila kemasukan player-player yang berlainan waktu first half dan second half, dia sedikit mengucang-ngacirkan pertahanan lawan. Sebab apa? Sebab pertahanan lawan nak kena baca balik apa yang KL City nak buat. Sebab first half KL City main macam ni, second half KL City main macam ni pula. So benda tu sangat positif lah. Dan secara rumusannya semalam memang kelebihan untuk KL City sebab padang becok dan kita terkenal dengan pasukan KL City yang bermain dengan long ball and direct. So mereka berjaya untuk praktikkan benda tu dalam perlawanan semalam. Jadi itu untuk pasukan KL City. Untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni boleh saya katakan yang pertama, mereka punya midfield tak beberapa nak hidup akibat daripada segi compact dan juga ada pressure daripada Akram yang sentiasa bermain dengan bagus. So apabila Kevin Ingriso ataupun Azam Aziz dapat bola, mereka terpaksa untuk melebarkan mereka punya gameplay ataupun open game kepada bahagian wide area, sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri untuk mencari Hidalgo ataupun untuk mencari Malik Ma'arif. Jadi apabila bahagian tengah tak boleh memfokuskan untuk start the build up daripada tengah, maka mereka terpaksa fokus kepada bahagian wide area. Jadi apabila bahagian wide area ataupun bahagian sayap ni dapat bola, sama ada Malik Ma'arif ataupun Hidalgo dapat bola, mereka ni pula terpaksa untuk supply ataupun cari target man mereka di hadapan seperti David Rowley ataupun Steven Rodriguez. Tetapi dalam game ni defense department pasukan KL City sangat solid dan sangat compact. Mereka bagus daripada segi man marking dan mereka tak bagi ruang yang banyak. So apabila Hidalgo dan juga Malik Ma'arif dapat bola, mereka mau tak mau mereka asyik nak kena supply bola ke dalam kotak penalti. Jadi apabila corak permainan Seri Pahang sebegitu, maka dengan mudahnya dibaca oleh pertahanan pasukan KL City dan juga pemain tengah pasukan KL City. Jadi benda tu tak memberikan orang kata apa import yang positif kepada corak permainan pasukan Seri Pahang, sebaliknya memberi advantage kepada KL City yang terkenal dengan kehebatan mereka ketika bertahan. Jadi memang taktik ataupun corak serangan yang sama dilakukan oleh Seri Pahang telah menyebabkan pemain-pemain KL City tak perlu nak buat kerja susah pun. So benda tu memang orang kata apa, Seri Pahang main macam tu je. So benda tu memang senang dibaca. So sebabkan itulah Seri Pahang tak boleh nak buat game sangat. Tetapi apa yang boleh saya puji, ada beberapa certain situation lah yang mana Kevin Ingriso dia gunakan vision dan juga dia punya passing accuracy yang tepat. Dia boleh kreatif minded apabila ada ruang di bahagian tengah yang kosong. So Kevin Ingriso boleh terupah ke hadapan cari Steven. Tetapi macam saya cakap, Steven dan David Rowley sentiasa dijaga dengan rapi. So mereka tak ada space yang banyak dan mereka sentiasa dikawal ketat, tak boleh nak buat apa-apa. So dekat sini kita boleh faham lah yang sebenarnya Seri Pahang tertekan di bahagian tengah disebabkan compact dan juga tekanan diberikan oleh pemain KL City, dan dalam pada masa yang sama mereka tak ada kreativiti untuk serang dengan cara yang lain berbanding dengan serang di bahagian sayap sahaja. So KL City kena perbaiki benda tu lah. Tetapi yang benda yang boleh saya puji juga adalah KL City juga untuk build up daripada bahagian bawah, iaitu menggunakan Fezayev. Fezayev ni boleh saya katakan ball carrier ataupun ball playing defender lah. Apabila Seri Pahang nak start the build up, mereka akan gunakan beliau. Tetapi itulah kreativiti yang dia ada, dia tak boleh nak link up dengan baik antara bahagian midfield. Dapat bola kat dia, dia bawa sampai middle area ataupun middle third, dia buat long ball untuk cari pemain di bahagian sayap balik ataupun pemain di hadapan balik. Jadi benda tu macam tak ada chemistry, tak ada involve play dengan bahagian tengah. So tak boleh nak build up dengan lawa jugalah kan. Dan yang kedua yang boleh saya puji adalah tentang Samasa. Samasa bermain dengan sangat baiklah game ni. Boleh saya katakan dia ada melakukan beberapa save ataupun aksi penyelamatan yang bagus.
bagus daripada membiarkan gol pasukan Seri Pahang dibolosi. Jadi secara rumusannya, KL City adalah pasukan yang lebih baik berbanding Seri Pahang pada perlawanan ni daripada segi kreativiti, daripada segi efektif mereka ketika menyerang dan juga ketika mereka bertahan. Manakala untuk pasukan Seri Pahang, mereka mempunyai sedikit ketumpulan daripada segi idea dan juga kreativiti bagaimana mereka nak penetrate barisan tengah dan juga pertahanan pasukan KL City, menyebabkan mereka tewas di tempat sendiri dengan 2-0. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.